sukacitanya menjemput Dr. Aidi Ahmad bin Dewa, Timbalan Pengerusi Jemaah Pengurusan Sekolah Pusat Pendidikan Al-Itqan, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan majlis kita pada malam ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Muallimah pengurusi majlis, Muallimah Nur Hayati. Betul ya? Nur Hayati kan? Kalau panggil Nur Hayati ya? Boleh ke? Okey. Yang berbahagia Tuan Haji Ismail Haji Abdullah, Pengarah Pendidikan 1 Pusat Pendidikan Al-Itqan, Puan Hajah Nurbahani Haji Muhammad, Pengarah Pendidikan 2 Pusat Pendidikan Al-Itqan, yang berusaha Encik Muhammad Hafiz Abdul Ghani, Pengetua Sekolah Menengah Al-Itqan. Yang berbahagia diraikan pada malam ini juga Puan Nurmila Saad, Timbalan Pengurusi PIBG Sekolah Menengah Al-Itqan. Terima kasih Puan ya. Para PK-PK penolong kanan Sekolah Menengah Al-Itqan, guru-guru, muallim-muallimah ya, yang bekerja keras pada malam ni ya. Kalau guru-guru kita, inilah yang ada malam ni ya, semua kena hadir ya, betul ya, dan bantu sekali. Terima kasih kepada muallim-muallimah sekalian ya. Selain daripada pengurusan sekolah lah ya, pengurusan sekolah apa-apa pun memang kena, betul kan. Ibu bapa, waris-waris pelajar yang turut bersama pada malam ni dalam, orang kata, yalah, sibuk mana kita pun, anak-anak ni mesti nombor satu, betul tak? Kan? Jadi alhamdulillah lah, terima kasih ya kerana bagi ruang. Sebab semua ni nanti insya-Allah anak-anak diingat ya. Mungkin budaya orang Malaysia ni, kita bukan jenis yang bercakap terang, betul tak? Tak tahulah ya, tak tahu. Wallahu alam. Tapi kalau kita tengok cerita-cerita orang putih kan, jenis yang cakap apa? Cakap terang kan. Kalau disayang tu cakaplah I love you. Bukanlah suami isteri je I love you kan. Dengan mak dengan anak, ayah dengan apa kan I love you. Biasa. Tapi kita budaya Malaysia ni mungkin kita jenis yang lembut kan. Hormat tu ada. Segan tu bukan lebih, tapi tak tercakap. Ya. Tetapi bagi mak ayah, pengalaman saya lah dengan tengok anak-anak dengan anak-anak rakan-rakan pun, anak-anak ni sebenarnya dia menghargai kehadiran kita di sekolah. Kehadiran kita dalam program-program sekolah Mungkin dia tak cakap sekarang, tapi suatu hari nanti dia akan cakap ya. Sebab saya dah dapat kata-kata tu daripada anak yang sulung, daripada anak yang nombor 2 sekarang kan, yang seorang dah kerja, seorang lagi tengah belajar di IBT. Dia cakap lah kadang-kadang, terima kasih ya abah dengan panggil ibu abah dengan ibu, tolong sekolah, datang program-program sekolah. Itu sesuatu yang kadang mungkin anak-anak kita mungkin di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah ni dia tak rasa lagi kan. Tapi kadang anak sekolah rendah ni lebih terang, betul tak? Siapa yang masih ada anak sekolah rendah kan, dia yang cakap lepas, betul tak kan? Abah datang tadi best lah, ibu datang ke, Umi datang ke, best lah kan. Tak tahulah apa perasaan best mereka tu kan, tetapi dia lepas dia cakap. Tapi kita dengar seronok lah dan juga pada anak-anak graduan yang diraihkan pada malam ni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya ada 5 minit nak cakap. Tapi biasalah kalau dah pegang mic ni kan, kadang-kadang pembukaan tu pun dah 3 minit dah kan. Tapi tak apa, insyaAllah saya straight to the point pada malam ni. Jadi anak-anak sekalian ya, dan ibu bapa ya, juga para hadirin sekalian, alhamdulillah pada malam ni saya mewakili Dr. Abdul Halim yang merupakan pengurusi jemaah pengurusan sekolah, kerana beliau tak dapat hadir ya. Jadi saya mewakili beliau lah, dan juga barisan jemaah pengurusan sekolah Al-Itqan, untuk bersama dalam majlis yang cukup istimewa pada malam ni, insya-Allah ya, alhamdulillah. Jadi pada malam ni seperti mana Muallim Hafiz cakap tadi ya, pengetua memaklumkan, adalah malam yang istimewa, meraihkan 10 permata Al-Itqan. Ya. Malam ni ya, tuan anak-anak sekalian yang 10 orang ni pakcik ya, boleh apa pakcik ya? Kena pakcik ya. Sebab anak pakcik pun dah tingkat 4 kan ya. Dia tingkat seorang, tingkat 1 dengan darjah 4 kan sekarang, insya-Allah. Yang darjah 4 dalam kemah sekarang. Tahu tak kenapa dalam kemah? Sebab sekolah rendah sekarang ada mukhayyam maya. Kan dalam era Covid ni tak boleh nak pergi
tempat-tempat perkemahan kan di luar. So apa yang pihak sekolah buat secara kreatif, bagi saya menarik kreatif Saya pun first time juga dengar ada perkemahan maya. So anak-anak kena buat kemah dalam rumah. So anak perempuan saya yang kecil tu, dia tengah ada kemahan dalam kawasan tuan tamu tu, menghalang laluan abang-abang akak dia kami semua dengan kemah dia. Tapi tak apalah, malam ni je. Dan jenuh tu malam ni kata, "Bah, ibu malam ni boleh teman." Aisyah tidur kat bawah. Tapi tak apalah, nanti kami bincang. Okey. Okey, macam mana boleh pergi ke anak situ? Okey, tapi tak apa, insyaAllah. Alright. So dia macam ni, alright. So jadi pada malam ni anak-anak sekalian, yang 10 orang pakcik nak sebut nama, pakcik pun tak hafal. Pakcik ingat Haziq seorang. Yang lain tadi adalah yang lain ni pun ingat pakcik. Itulah nama-nama, ingat muka, ingat insyaAllah. Anak-anak sekalian, kalau pakcik tengok anak-anak sekalian 6 tahun dulu, tak 6 tahun lah mungkin siapa yang dari sekolah rendah kan, 5 tahun dulu kecil je, muka comel-comel. Tapi 5 tahun, 6 tahun sekarang semua muka dah apa? Muka dah matang. Betul tak? Dan muka dewasa. Walaupun anda masih lagi membesar sampai umur 25 tahun esok, tapi dari segi kematangan, kedewasaan tu dah nampak. Memang dalam 5 tahun ni begitu cepat Kalau mu'alimah kan, kalau kita tengok budak dari 6 kan, waktu bila masuk sekolah menengah 3-4 tahun dah besar-besar semua, tinggi-tinggi. Yang lelakinya menjadi perawan, yang fatayatnya menjadi apa? Kalau perawan lawannya apa? Rupawan perawati apa? Teruna Nandara. Okey, kita guna bahasa orang lama lah Teruna Nandara. Okey. Jadi dari segi fizikal dah ada perubahan. Tapi persoalan besar yang saya nak lontarkan kepada anak-anak malam ni, apakah perkembangan minda anda? Adakah selari dengan perkembangan fizikal kita? Kan, yang matang kan, dari segi fisiologi badan, dari segi fisiologi normal body function kematangan badan akan bertambah lah. Tapi bagaimana dengan perkembangan minda kita? Bagaimana dengan perkembangan emosi kita? Bagaimana dengan perkembangan rohani kita? Adakah selari dengan perkembangan fizikal? Itu satu perkara yang perlu kita selalu tanya. Anak-anak sekalian kenapa Sebab nanti Allah akan tanya semua ni. Bila kita bertemu dengan Allah SWT, nanti Allah akan tanya, kan, bagaimana kita gunakan masa kita, betul tak? Walaupun ada kata baru 4 tahun, baru 5 tahun, jangan semua tu nanti Allah akan tuntut nanti, insyaAllah. Dan bayangkan kalau umur panjang sampai umur Rasulullah 63 tahun, anda sekalian berapa tahun sekarang umur? Mungkin 17, 18 kan? Ada yang 17, 18, 19, betul tak kan? Cuba tolak 63, tolak dengan umur sekarang, berapa tahun lagi, insyaAllah? Banyak lagi mungkin dalam 43, 44, 45 tahun akan datang kalau umur panjang sampai Rasulullah, betul tak? Tapi sekarang pun ada yang dah hidup sampai 95 tahun, betul tak? Siapa? Tun Mahathir kan, tahun ni 95 ke 96 dah. Tapi jarang-jarang lah kalau cerita Ramli tu yang nombor 4 last kali tu. Jarang-jarang lah 90-an biasa 60-an, 70-an tu jadi masih panjang. Jadi persoalannya seperti mana yang Cikgu Ismail lontarkan tadi, bagaimana anak-anak sekalian nak hidup untuk tahun yang mendatang ni. Kalau rasa 5 tahun dekat sekolah menengah dah lama dah, bayangkan lagi 45 tahun yang akan datang. Memang kita rasa pendek je kan, tak sampai 50, betul tak? Kan dari segi total itu, tapi sebenarnya cukup panjang. Tak percaya cuba tanya mak ayah kat belakang, betul tak? Kan mak ayah kan? Betul tak? Kalau kita reflect kan, 10 tahun kita rasa macam pendek, betul tak? Tapi sebenarnya 10 tahun banyak benda berlaku, betul kan? Jadi bayangkan anak itu baru 10 tahun. Sebab saya cakap dari pengalaman saya sendiri. Saya baru kerja pun tak sampai 15 tahun, tapi rasa macam ada banyak benda buat. Baru 13 tahun kalau bekerja. Okey, baik. Jadi itulah antara persoalan besar-besar okey, 3 poin saya pada malam ni. Baru masuk poin. Okey, poin pertama, saya ini je, kalau anak-anak tak ingatlah apa yang saya cakap awal tadi tu. Ini 3 poin pertama yang saya minta anak-anak fikir bersama. Okey, poin pertama, saya minta anak-anak sekalian sebab malam ni majlis anak-anak, betul tak kan? Saya tak cakap dengan mak ayah lah, walaupun bersama sekali dengan mak ayah, tapi saya tak tujukan kepada mak ayah, tapi saya tuju kepada 10 anak istimewa Al-Itqan pada malam ni. Yang pertama, saya minta anak-anak sekalian anda sekalian kena berusaha untuk masa depan masing-masing. Kena berusaha untuk masa depan masing-masing sendiri-sendiri. Jangan kata tak apa ada mak ayah. Betul, mak ayah akan menyokong, tapi siapa yang akan pastikan kejayaan diri sendiri ini selain daripada Allah SWT?
anda sendiri. Okey? So poin pertama, usaha untuk diri sendiri, bersungguh-sungguh. Kalau siapa ada mak ayah lagi, mintalah panduan nasihat doa mak ayah. Kalau siapa yang ada seorang saja atau dah tak ada lagi dah, tak apa. Ya, kita ada Allah Taala, teruskan berdoa kepada Allah Taala. Okey? Itu yang pertama, poin pertama. Poin kedua, macam saya cakap tadi, anak-anak sekalian baru umur 17, 18, 19, lebih kurang betul tak? Atau 20 So, jalan hidup anda masih jauh dan panjang. Kena ingat tu. Ya, jalan hidup anda masih jauh dan panjang. Jadi nak buat apa dengan masa yang begitu panjang ni? Kena bina kehidupan. Ya, pertama tadi bina diri, ya, usaha sungguh-sungguh. Insya-Allah, sebab apa nak usaha sungguh? Poin pertama tadi, sebab masa anda insya-Allah umur panjang, masih lagi jauh dan masih lagi panjang insya-Allah jalan kehidupan ni. Okey? Jangan rasa esok biar umur 25 rasa macam payahnya hidup. Dan kalau rasa begitu, nanti dia akan memberi kesan yang berbeza kepada kehidupan anda. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, poin akhir, memanglah orang kata kan, tak apalah, pakcik atau cakap dengan mak ayah kita, tak apa, ulat dalam batu pun boleh hidup. Siapa yang pernah kata begitu? Pernah dengar tak ulat dalam batu pun boleh hidup? Betul? Memang betul pun. Kalau kita angkat ulat memang banyak. Angkat ulat, angkat batu banyak kan ulat, betul tak kan? Dan dalam batu boleh hidup. Sebab apa? Sebab rezeki dijanjikan oleh Allah. Betul tak? Jadi persoalannya, adakah Allah kata, oh tak apalah, duduklah dengan diam, nanti rezeki aku beri campak tak kan? Allah suruh kita berusaha dulu kan, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Betul tak? Kan surah yang sama yang saya cakap masa saya berprogram dengan anak-anak itu, betul tak kan? Sesungguhnya mesti akan ada kepayahan dulu, lepas tu barulah datang kesenangan. Betul tak? Itu jadi poin pertama tadi, itulah dia. Anak-anak kena susah-susah dulu, usaha untuk diri sendiri. Sebab apa? Poin kedua, hidup insya-Allah masih panjang, jalan masih jauh. Jadi poin yang ketiga ni apa? Poin ketiga ini saya nak sentuh berkenaan dengan kerjaya. Kerjaya, ya, poin saya yang ketiga, kerjaya. Mungkin ada dia anak-anak kata, tak apa Doktor, insya-Allah pakcik saya habis nanti, saya pergi mana-mana saya akan hidup. Betul. Sebab ulat dalam batu boleh hidup, betul tak? Persoalannya, kehidupan bagaimana yang anak-anak nak lalui? Itu yang perlu ditanya. Okey, bila cakap pasal kerjaya ni, satu je konsep yang saya minta anak-anak fikir juga. Kalau boleh, jangan ada dalam otak ni, kita bila keluar nanti saya nak kerja dengan orang. Faham tak? Faham tak saya ni? Jangan hanya limitkan kepada saya keluar nanti saya nak kerja dengan orang, saya nak makan gaji. Jangan itu sahaja option yang ada dalam kepala. Sebaliknya, tambah alternatif kedua, saya nak bekerja untuk diri saya sendiri. Maknanya apa? Buat bisnes. Ini poin yang saya rasa penting. Dalam kalangan masyarakat Melayu ataupun masyarakat Islam kita, tak ramai agenda bisnes dalam kepala. Sebab apa? Wallahualam, mungkin saya salah. Saya sendiri pun bila dulu belajar pun, saya nak belajar dengan rajin. Sebab apa? Sebab nak kerja, nak pakai ngaji. Tapi rupanya bila kita mula baca buku-buku yang ditulis, walaupun Islam mengajar kan, Rasulullah sendiri kalau tengok kan sunnah Rasulullah pun, Rasulullah bekerja ke dengan orang? Tak kan? Apa Rasulullah buat? Berniaga, betul tak? Daripada kecil kan, tak kerja dengan orang pun kan, gembala kambing untuk ni semua. Lepas tu bila berkahwin dengan Siti Khadijah pun bekerja dengan isteri dia dalam konteks bisnes, betul tak? Mana Rasulullah pun sendiri bekerja. Dan Allah pun mengatakan bahawa kekayaan ni 90% daripada jalan perniagaan. Jadi apa yang poin yang saya nak kata kat sini, saudara sekalian, ya, anak-anak sekalian, jangan ada dalam mentaliti kepala kita, ya, kalau boleh lah, jangan hanya saya nak belajar sesungguh lepas ni saya nak dapat kerja. Kalau boleh, buka juga jalan untuk menjadi seorang job creator. Anda bukanlah job seeker, anda juga adalah job creator. Anda bukan mencari kerja, anda juga adalah pencipta kerja. Boleh tak ambil dua pendekatan ni, kembangkan yang bahagian job creator tu. Bagaimana? Salah satunya adalah melalui bisnes. Okey. Jadi poin yang terakhir untuk satu ni, minta maaf lah panjang sikit ya. Okey, saya nak anak-anak, memang anda semua dah belajar banyak buku, betul tak? Buku-buku agama, betul? Kan? InsyaAllah lah harapannya dengan ilmu fiqahnya, ilmu hadis, Quran sekalian semua tu, benda tu memang kena bawa. Jadi kalau boleh kembangkan juga dengan ilmu-ilmu alternatif dunia yang lain. Okey ya. Contohnya kalau boleh ya, lepas SPM nantilah. Sekarang ni mungkin nak SPM kan, nak balon untuk SPM, betul tak? Kononnya untuk balon lah kan, tapi insyaAllah saya yakin anak akan balon untuk SPM. Ya, habis SPM nanti kalau boleh ambil peluang pergi kedai-kedai buku, pergi library ke mana,
cari buku-buku berkenaan dengan pengembangan minda. Okey, antara contoh wallahualam saya kadang sebut tapi saya tak baca habis. Tapi saya bacalah buku tu, muka depan dengan muka belakang. So habislah. Betul tak? Ni isi dia kadang-kadang. Okey, antara buku yang biasa yang pernah dengar tak buku 7 Habits of Highly Effective People. 7 Habits of Highly Effective People 7 perangai habits perangai orang-orang yang efektif by Stephen Covey. Cuba baca buku tu. Boleh cuba Google buku tu famous Yang kedua baru ni saya tak macam mana dah buku ni. Saya baca buku Rich Dad Poor Dad. Buku tu buku lama dah kan, betul tak kan? Okay, ada di kalangan mak ayah kita dah baca dah kan. Buku tu saya baca sebab kenapa tahu anak saya dah jam 4 dia baca. Aisyah dia baca buku tu. Lepas tu dia cerita kat saya. Kata bah. Saya tanya anak, Aisyah baca buku ni sebab buku tu buku versi bahasa Melayu. Sebab anak kepada kawan anak kita Puan Nomila Aiman Aiman itu punya buku dia bagi pada anak saya, Sufian pinjam. So Sufian baca, lepas tu adik dia yang kecil tu baca. Lepas tu dia cerita kat saya. Saya tanya, wah buku ni buku power lah, buku orang tua. Kenapa anak 10 tahun nak baca? Lepas tu saya tanya dia apa yang Aisyah dapat. Dia kata, dalam buku ni ada cerita 2 orang budak. Seorang budak A, seorang budak B, dia jumpa dengan 2 jenis ayah. Seorang ayah yang kaya, seorang ayah yang miskin. So diceritalah, saya kata, menarik ni. Lepas tu saya kata, okey tak apalah, saya pinjamlah buku tu, saya baca. Padahal buku tu dah lama dah kan, memang nak baca tapi tak terbaca. So saya bacalah. Baca. Menarik yang dalam buku ni, adakah ayah yang miskin ni seorang yang tak berjaya? Tak. Yang miskin ni, ayah yang miskin ni adalah seorang ayah yang pensyarah di universiti, yang ada PhD dah. Tu saya baca, saya kena batang hidung tau. So saya ada PhD, saya pensyarah kan. Bila saya tengok, saya memang ayah yang miskin tu dalam buku tu. Dan ayah yang kaya ni pula, ayah yang pendidikan di sekolah rendah je, tetapi dia membina perniagaan dia. Dan dia kaya dengan cara dia. Jadi kat situ tu yang tadi saya katakan anak-anak sekalian mungkin mentaliti kita ni macam saya lah sendiri. Saya dibesarkan dalam keluarga yang belajar betul-betul, nanti dapat kerja bagus-bagus. Memang betul, tak salah. Tapi bila saya baca buku tu, saya kata, dan saya kena ubah sikit saya punya mindset. Walaupun saya dah dekat 50 ni, saya rasa saya boleh ubah lagi. Dan saya kena ubah mindset anak-anak saya. Kan? Maknanya belajar sungguh-sungguh tu perlu. Sebab ilmu tu perlu. Kalau nak bisnes pun kena ada ilmu, betul tak? Nak buat kerja pun, nak kerja dengan orang pun kena ada ilmu. Jadi belajar tu kena tak lari. Kena belajar. Tapi persoalannya, berani ambil cabaran. Berani ambil risiko. Jangan ikut stereotyping. Kalau sekarang ni kan, mak ayah, minta maaf mak ayah, saya bukan mengajar anak-anak jangan ikut cakap tak. Saya mengajar anak-anak ni, saya mencabar anak-anak. Apa-apa yang mak ayah ajar, suruh ikut, taat. Tapi bincang. Buka peluang. Dan mak ayah pun kita kena buka peluang pada anak-anak. Sebab kita ada pengalaman hidup, betul tak? Dan pengalaman hidup kita ni mengajar kita apa yang kalau Allah bagi aku pulang balik 40 tahun yang lepas, apa agak yang kita akan buat? Kan? Persoalan besar tu. Kan kata, kalau macam tu dulu saya, kalau siapa nak pergi belajar, dia akan belajar. Siapa yang nak buat bisnes, dia pergi buat bisnes. Betul tak kan? Siapa nak jadi apa, dia akan jadi apalah. Kalau dia jadi seorang hafiz ke, dia akan masuk kan? Betul tak? Tapi peluang tu tak ada dah. Masa dah lepas. Bagaimana nak mengubah anak-anak kita? Kan? Apa-apa yang kita rasa terkilat tak capai tu, bukanlah kita mengeluh dengan Allah, tak. Tapi kita apa? Kita fikir balik, kita reflect, muhasabah balik. Dan peluang yang ada tu Allah bagi untuk kita didik anak-anak kita, insyaAllah. Okeylah itulah 3 poin saya pada malam ni untuk anak-anak sekalian. Poin pertama apa tadi? Usaha untuk masa depan, sendiri-sendiri. Mak ayah akan ada untuk bimbing. Masya-Allah, bagus terima kasih. Dia biasa lepas 10 minit ni dia dah hilang lah fokus kan. Tapi boleh ingat lagi, bagus. Yang kedua apa? Ni stres sikit. Nombor 2. Hidup masih panjang. Hidup masih panjang, masya-Allah. Hidup masih panjang. Betul lah. Nombor 3? Hidup masih panjang, masa masih hidup. Bagi alhamdulillah, insya-Allah. Kasih sia otak hafiz. Anak abang baru ni. Okey, nombor 3? Dia tak apa, okey tak apa. Sikit ada, okey tak apa. Dapat 2 atau 3 tu boleh saja. Cikgu dia lulus lulus dah. Kalau sejarah tu okey lepas Okey. Nombor 3 saya berlupa. Kejayaan penting, pasal kejayaan ni penting. Jangan limitkan kepada makan gaji sahaja, buka juga option untuk menjadi kalau boleh cuburilah ilmu bisnes ni. Tapi makan gaji ke atau bisnes, pastikan asas dia ilmu. Asas dia ilmu, okey?
Itulah anak-anak sekalian. Okey, jadi dengan itu cukuplah. Plan yang jadi nak cakap pendek, tapi minta maaf pada majlis ya. Makan masa sikit. Okey. Jadi itu insya-Allah anak-anak sekalian. So buka minda ya. Buka minda masa umur yang ada ni, baca buku banyak-banyak, cabar diri. Baca buku. Ya. Kalau tengok orang berjaya ni banyak yang baca buku. Macam Tun Mahdi sendiri ya. Tak maaf lah. Okay, ada orang yang suka Tun Mahdi, ada tak suka kan. Tapi satu yang saya suka Tun Mahdi ni, dia kuat baca. Kan, kalau tengok dia punya vision ya, Malaysia kan, wallahualam lah kan. Saya rasa kalau dia tak banyak baca, Malaysia tak jadi negara maju macam hari ni. Walaupun ada orang yang tak setuju dengan saya kan, tak apa. Saya pun ada, saya tak setuju dengan Tun Mahdi. Tapi mana yang baik tu kita kena acknowledge lah. Kan, dan saya memang puji dia. Dan satu karakter yang saya tengok yang very strong pada dia, membaca. Anwar Ibrahim pun kuat membaca. Memang pemimpin yang hebat-hebat ni, Lim Kit Siang ke apa semua ni, banyak baca. Ya. Okey, baik. Alright. Jadi dengan akhir kata anak-anak sekalian, saya doakan ya kejayaan anak-anak sekalian dalam SPM yang beberapa bulan je lagi kan. InsyaAllah jangan takut, masa makin dekat dah. Malam ni dah habis dah, dekat 2 jam SPM makin hampir 2 jam. Masa akan belajar insyaAllah. Jangan takut, hadapi secara positif insyaAllah. Baik, akhir kata saya mengambil peluang ni untuk merasmikan insyaAllah majlis graduasi SPM 2021 Sekolah Menengah Al-Itqan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.